Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini kita akan bersama segmen tajaan pada petang ini bersama Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Dan kita ada yang mewakili pengurusi Jawatankuasa Pembinaan, iaitu Tuan Rosli bin Muhammad Yunus dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syaril, pembantu eksekutif dakwah dan pemasaran Perbadanan Wakaf Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat je. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan untuk waktu ini mungkin kita nak tahu untuk permulaan mukadimahnya, kita nak dengar terlebih dahulu daripada pengurusi Jawatankuasa Pembinaan. Boleh Tuan Rosli terangkan sedikit mengenai pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama sehingga waktu kini. Silakan. Terima kasih kepada Radio IKIM kerana sudi bersama Jawatankuasa Pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama yang kita short termnya kita kenali sebagai SAM, dalam usaha kita sama-sama mempromosikan aktiviti kutipan wakaf untuk pembinaan dan baik pulih Al-Muhajirin Kajang Utama ini. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin daripada Perbadanan Wakaf Selangor kerana sudi bersama kami dalam slot hari ini. Ustaz merupakan pegawai yang bertanggungjawab untuk mengendalikan kutipan wakaf untuk pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar di luar sana dan juga pewakaf yang istiqamah berwakaf untuk pembinaan dan baik pulih Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Pada masa ini, kerja-kerja pengumpulan dana berjalan lancar dan kami telah menerima melebihi 400,000 dalam masa 6 bulan kutipan dilancarkan. Alhamdulillah. Kos pembinaan Surau Al-Muhajirin lebih kurang 10 juta ringgit Malaysia. Kami mensasarkan untuk membuka peluang berwakaf kepada pendengar Radio IKIM di mana juga berada, sama ada di Malaysia, Utara, Selatan, Timur dan Barat, Singapura, Brunei atau sebahagian dari Indonesia yang boleh mendengar siaran ini. Bagi pendengar-pendengar yang ingin berwakaf, boleh WhatsApp kepada nombor 019 670 5651. Ini nombor saya. 013 363 363 1820, nombor Setiausaha Surau Al-Muhajirin. 019 232 1024, nombor kepada pemasaran kita Encik Azizan. Bagi pendengar yang sedang memandu tak sempat nak catat nombor tadi, tak perlu risau. Anda perlu Google saja Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. InsyaAllah ada keluar kenyataan-kenyataan tentang Surau Al-Muhajirin. Juga boleh lawati aset digital kami iaitu FB Surau Al-Muhajirin Official serta website dia https almuhajirin.kajangutama.com. Kami mengucapkan kesyukuran dan jutaan terima kasih atas sokongan daripada para pewakaf. Jazakumullah khairan jazak. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita nak dengar pula dengan dari Ustaz Hafizuddin, insya-Allah bersama. Boleh terangkan Ustaz sedikit tentang peranan Perbadanan Wakaf Selangor terutama dalam membantu projek pembinaan dan baik pulih Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ini. Silakan. Baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi kepada soalan yang diajukan oleh DJ Mona tadi, Perbadanan Wakaf Selangor ini untuk makluman para pendengar semua, alhamdulillah telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan hari ini hampir telah melebihi 10 tahun lah kita beroperasi. Dan di antara peranan dan fungsi Perbadanan Wakaf Selangor ini antaranya adalah bertindak sebagai satu agensi penyelaras di dalam pelaksanaan kemajuan pembangunan harta dan produk wakaf secara pesat. Jadi ini antara kita punya fungsi. Dan bagi peranan Perbadanan Wakaf Selangor di dalam menjayakan projek-projek pembangunan seperti
projek pembangunan Surau Al-Muhajirin ini adalah Perbadanan Wakaf Selangor ada menyediakan satu produk yang dipanggil produk wakaf khas. Yang mana produk wakaf khas ini adalah pihak Perbadanan Wakaf Selangor memberikan kebenaran kepada barisan AJK yang dilantik. 5 orang AJK ini yang dilantik sendiri oleh Jawatan Kuasa Pembinaan, dan pihak Perbadanan Wakaf Selangor memberikan mereka kebenaran untuk membuat kutipan di seluruh negeri Selangor. Jadi kutipan wakaf kita ini hanya tertakluk kepada negeri Selangor saja. Kerana apa DJ dan juga Haji Rosli, jika mereka nak kutip di luar negeri Selangor, mereka kena mohonlah dengan Majlis Agama di luar daripada Selangor. Dan kerana apa kita sangat bertegas tentang kebenaran mengutip ini, kerana perkara ini adalah melibatkan enakmen negeri Selangor, DJ. Kerana apa? Semua aktiviti kutipan wakaf atau apa-apa aktiviti yang melibatkan wakaf perlu mendapat kebenaran daripada Perbadanan Wakaf Selangor. Ini selaras dengan Seksyen 45 Enakmen Wakaf Negeri Selangor 2015, yakni mana-mana orang yang mentadbir atau mengurus wakaf am atau wakaf khas tanpa kebenaran bertulis daripada MAIS atau PWS melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi kebenaran ini sangat penting. Dan Alhamdulillah sepanjang Perbadanan Wakaf Selangor beroperasi ini telah banyak institusi seperti masjid, surau, bahkan ada sekolah-sekolah yang menggunakan prosedur kutipan kita ini berjaya telah disiapkan. Dan hari ini hampir 250 institusi di luar sana di negeri Selangor yang menggunakan prosedur kutipan wakaf khas ini, termasuklah Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama ini, yang mana kita berikan mereka kebenaran, dan setiap kutipan yang terbit daripada kutipan mereka itu tadi, mereka perlu hantar ke Perbadanan Wakaf Selangor. Untuk apa? Untuk apa DJ? Untuk kami memantau penggunaan resit yang dikeluarkan ini. Kerana apa? Resit Perbadanan Wakaf Selangor ini ada nilainya. Sebab kita kawal resit kita ini untuk tujuan pengauditan dan sebagainya, kerana kita tak naklah berlaku apa-apa yang tidak diingini di luar sana dan sebagainya. Jadi setiap kutipan-kutipan itu akan diaudit, akan disemak dari semasa ke semasa. Jadi nanti bila dah cukup dalam beberapa peratus kutipan tersebut telah ditetapkan, maka pihak masjid, pihak surau boleh tuntut duit tersebut keluar melalui progres projek mereka lah. Itu antara peranan Perbadanan Wakaf Selangor kepada Surau Muhajirin dan juga institusi-institusi lain yang menggunakan prosedur ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hafiz. Dan untuk waktu ini Ustaz Hafiz dan Ruslan, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Melampau di dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariatkan bukan berpunca daripada akidah yang salah, bukan berpunca daripada akidah yang rosak, tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri. Kerana dia bukan hasil daripada kefahaman yang salah, sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkapi ataupun bukan perkara yang bersangkut paut. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan ibadat itu adalah hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang, dia tu kafir, bukan. Okay? Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sekali ini, di bumi milik kita sendiri, yang sudah diberi erti kemerdekaan dari darah dan air mata perjuangan kedaulatan, dari hangat keringat pengorbanan, maka kalau masih jua diwarisi derita dunia, jangan tenggelam bersamanya.
Sekali ini, biar di kiri duri, di kanan api, biar di belakang taufan, di hadapan gelora, kita akan bangun lalu melangkah jua bersama cita wajah yang tak terkalahkan, bersama sari yakin yang tak terpecahkan. Sekali ini, kita para buruh, para nelayan, para petani sederap menyanyikan lagu revolusi, turun dari menara hakikatnya, menjunjung sebuah nama. Hati ini, hati lelaki paling gigih berani, tiadakan rela lagi menjadi penyaksi. Sekali ini, di hari-hari hidup sepi menanti, akan menjadi debulah tiap kepalsuan yang mengisi muara singgah. Segalanya dari tulang belulang kita, anak-anak setia selamanya memburu sejahtera. Sajak itu tadi bertajuk Sekali Ini, hasil nukilan Dharma Wijaya 1970. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Untuk segmen tajahan pada petang ini, Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Dan masih bersama, alhamdulillah, di studio IKIM pada waktu ini, Tuan Rosli Muhammad Yunus, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, dan juga Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syaril, Perbadanan Wakaf Selangor. Alhamdulillah, terima kasih masih bersama untuk waktu ini. Dan bersama Tuan Rosli, kita nak tahulah juga dan terangkan apa produk-produk wakaf yang ditawarkan oleh Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Prima Saujana Kajang ini. Silakan. Terima kasih DJ Mona. Sama. Bukan Masjid Prima Saujana, Surau Al-Muhajirin. Macam mana lagi? Salah. Oh, salah teks. Haji tak tukar. Ni saya punya. Haji punya? Oh ya, Masya Allah. Okey, kita mula semula. Ya. Okey. Boleh terangkan Tuan Rosli apa produk-produk wakaf yang ditawarkan oleh Jawatan Kuasa Pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, dan mungkin nak tahu juga bagaimana cara para pendengar boleh mendapat menyediakan dana yang mencukupi untuk menyiapkan surau ini. Silakan Tuan. Terima kasih DJ Mona. Sama. Surau Al-Muhajirin telah digunakan lebih kurang 20 tahun lepas. Sangat memerlukan penambahbaikan dan pembesaran untuk menampung penambahan khairah Surau Al-Muhajirin Kajang Utama yang datang dari taman-taman baru sekitar seperti Kajang 2, Nahdayu, Tropicana, Zamrud, Residency dan sebagainya lah. Kita target untuk memulakan pembinaan pada tahun depan, hujung tahun 2023. InsyaAllah dengan sokongan dan dukungan daripada para pendengar yang hartawan dan dermawan, dana yang mencukupi dapat dikutip supaya kerja-kerja pembinaan tidak tergendala dan dapat disiapkan mengikut jadual yang dirancang. Antara produk wakaf yang kita tawarkan adalah wakaf 1,500 sebulan sekaligus, atau secara ansuran iaitu RM150 selama 10 bulan berturut-turut. Sebagai contoh, kami memerlukan dana sebanyak setakat ini 9.6 juta lagi untuk menyiapkan masjid ni. Kami hanya memerlukan sekitar 6,400 orang pewakaf daripada jutaan pendengar Radio IKIM di luar sana untuk terlibat dalam menjayakan projek pembinaan dan baik pulih Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Apabila siap nanti, insya-Allah, maka mengalirlah pahala yang berterusan kepada pewakaf atau kepada arwah-arwah ibu ayah kita yang kita niatkan selama mana surau ini digunakan oleh para jemaah. Para pendengar juga boleh membantu kami melalui produk wakaf RM10,000 sekaligus, insya-Allah. Kami berharap melalui program sebegini Allah pertemukan kita dengan 100 orang daripada jutaan pendengar Radio IKIM yang sanggup berwakaf RM10,000 sekaligus.
Dengan terkumpulnya dana 10,000 dari 100 orang ini, bermakna jumlah lebih kurang 1 juta kita akan dapat. Ini akan mempercepatkan lagi kutipan dana kita dan kita tak perlu menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan dana, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih cepat dana dikumpulkan, lebih cepat pembinaan dan baik pulih surau Al-Muhajirin kajian utama dapat disiapkan. Jika kita tidak mampu mewakafkan sebanyak RM10,000, kita boleh kumpulkan sama adik-beradik dengan menyumbang sedikit sehingga terkumpulnya RM10,000 dana wakaf. Gunakan dana wakaf ini dan hadiahkan pahala wakaf ini untuk ibu dan ayah kita. InsyaAllah, pihak kami menerima sebarang jumlah wakaf berdasarkan kepada kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Hanya Allah saja yang mampu membalasnya, insya-Allah. Kita juga mensasarkan kepada semua para pendengar yang pernah berkunjung ke Surau Al-Muhajirin kajian utama, sama ada hadir bersolat Jumaat, solat berjemaah, hadir dalam program yang kami adakan seperti majlis perkahwinan, ceramah perdana atau hanya singgah dalam perjalanan musafir, untuk menyumbang semaksimum mungkin kepada dana kami dalam memperbaiki dan menaik taraf surau yang sedia ada ini, insya-Allah. Untuk berwakaf, para pendengar boleh lawati aset kami, FB Surau Al-Muhajirin Official, website almuhajirinkajianutama.com atau hubungi 019-670-5651. Saya sendiri, nama saya. 013-363-1820 setiausaha dan 019-232-1024. Ini Encik Azizan sebagai AJK pemasaran kita. Mudahan dengan untuk wakaf untuk mudahkan berwakaf, kami pemegang akaun bagi pemegang akaun bank dengan kemudahan perbankan internet, anda boleh transfer jumlah yang hendak diwakafkan. Niatkan saja kepada wakaf ini kepada siapa? Kepada akaun Surau Al-Muhajirin kajian utama, iaitu Maybank 5620-2166-1041. Saya ulang balik, Maybank 5620-2166-1041 atau Bank Rakyat 1101 850507. Bank Rakyat 1101 850507. Jika tuan-puan perlukan resit wakaf sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Hafiz tadi, boleh hubungi kami, sertakan resit bayaran itu serta alamat penuh dan nama penuh lah. Jadi insya-Allah kami akan WhatsApp balik kepada tuan-tuan resit yang dikeluarkan oleh wakaf Selangor, insya-Allah. Kami juga mengalu-alukan kepada mana-mana pewakaf yang ingin melawat sendiri tapak pembinaan ini atau surau kami sambil menyerahkan wakaf tunai kepada wakil AJK, tapi hendaklah maklumkan dulu kepada kami supaya kami boleh hadir dan terutama waktu maghrib lah, insya-Allah. Kalau siang semuanya ada urusan masing-masing, insya-Allah. Malam insya-Allah kami bersedia untuk hadir. Kalau tak boleh juga Sabtu Ahad itu insya-Allah kami ada. Mana-mana AJK yang ada insya-Allah akan hadir. Alhamdulillah. Mudah sekali untuk kita berwakaf, hanya di ujung jari, tepuk dada, tanya iman. Sekian. Terima kasih DJ Mona. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rosli. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi Tuan Rosli dan juga Ustaz Hafiz. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka,
kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama untuk segmen tajaan pada petang ini, Surah Al-Muhajirin, Kajang Utama. Dan untuk waktu ini kita bersama Ustaz Hafiz pula. Ustaz Hafiz, boleh Ustaz terangkan tentang kelebihan wakaf bina masjid seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh juga kita niatkan pahalanya untuk ibu ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Bagaimana Ustaz? Baik, insya-Allah. Jadi kita sedia maklum lah, ya, untuk membina masjid surau seperti mana surau Al-Muhajirin Kajang Utama hari ini sedang mengumpulkan dana. Jadi terdapat banyak sangat kelebihan yang dianjurkan dan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, man bana masjidan lillahi azza wa jalla banallahu lahu mithlahu fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid kerana Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah yang semisalnya di syurga. Jadi hadis ini jelas, ianya merupakan satu janji. Kalau janji manusia ni kita sentiasa tagih kan. Ini janji satu batang tubuh yang menjadi kekasih Allah azza wa jalla. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang manusia hari ini memandang hadis ini sebagai satu galakan kepada kita untuk kita sama-sama membinakan masjid, binakan surau, dan sama-sama kita melakukan ibadah wakaf ini. Dan juga untuk para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, amalan berwakaf ini juga sebenarnya termasuk dalam salah sebuah janji Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana hadis itu berbunyi, idza matal insan in qata'a amaluhu ila min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila matinya seseorang insan, terputuslah segala amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan baginya. Jadi yang pertama Nabi bagi tahu, sedekah jariah. Sedekah jariah inilah jumhur ulama menyatakan ianya khusus untuk ibadah wakaf. Seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah sewaktu mensyarahkan hadis ini. Sedekah ini luas, tetapi untuk sedekah jariah, yakni sedekah yang berpanjangan, pahala manfaatnya ianya khusus untuk ibadah wakaf. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan, para pendengar di luar sana berwakaf untuk surah Al-Muhajirin ini. Hari ini kita berwakaf, manfaatnya mungkin akan memberikan pahala kepada kita puluhan tahun akan datang. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu bila lagi berlakunya kiamat. Betul je ya? Dan kalau kita lihat juga bagaimana dengan masjid yang diwakafkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, tetapi sehingga hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mendapat pahala daripada wakaf yang dilakukan
pada 1400 tahun yang lalu. Jadi ini adalah antara galakan dan juga antara janji daripada Nabi SAW dan galakan untuk kita supaya melakukan ibadah wakaf ini untuk mendekatkan, untuk bertakarub dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah jalan dia. Kerana apa? Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang ditanyakan juga oleh DJ Mona kita untuk para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sampai ke pahala, boleh ke berwakaf untuk ibu dan ayah kita ni, arwah ibu dan ayah kita? Hadis yang saya bacakan tadi, awwaladin salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan baginya. Ini menjadi dambaan setiap ibu dan ayah yang ada di muka bumi ini, menjadi pengharapan setiap ibu dan ayah di atas muka bumi ini. Kerana apa? Lahir saja anak mereka, mereka akan jaga, akan mendidik anak mereka seperti menatang minyak yang penuh, hantar sekolah sana, sekolah sini, sampai anak dia berjaya. Tetapi di sana ada satu pengharapan yang saya boleh katakan pengharapan, tinggal pengharapan, kerana tiada sebarang jaminan. Apa dia? Seorang anak yang mendoakan baginya. Siapa yang boleh beri jaminan anak dia akan doakan dia apabila dia telah meninggal dunia? Tiada siapa yang boleh jamin, melainkan kita sendirilah yang perlu menjadi anak yang soleh dahulu. Kerana apa? Kerana kita juga adalah seorang anak. Walaupun hari ini kita berstatus bapa, berstatus ibu, berstatus datuk, nenek sekalipun, kita tetap seorang anak kepada ibu dan ayah kita, kepada arwah ibu dan ayah kita. Jadi waktu kita hidup di atas muka bumi ini, waktu ibu dan ayah kita hidup di atas muka bumi ini, kita boleh berbakti kepada mereka tanpa batas. Dapat duit gaji, sedekah untuk mereka, balik kampung, bawa beras, bawa bekalan harian untuk mereka. Ada rezeki lebih, siap bawa mereka pergi umrah dan sebagainya. Tetapi hari ini Allah telah ambil mereka. Allah telah mengambil nyawa mereka. Mereka telah meninggalkan kita. Mereka telah meninggalkan kita sehingga bila-bila dan tak akan kembali. Tetapi di sana ada satu ruang dan peluang yang mana kita boleh gantikan bakti kita ketika mereka masih hidup. Kita boleh terus berbakti kepada mereka, yakni melalui apa? Melalui inilah, yakni melalui amalan berwakaf ini, yakni menyampaikan pahala sedekah harta kita kepada arwah ibu dan ayah kita. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, inna ummi uftritat nafsuha wa lam tusi fa azunnuha law taqallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala Rasul, na'am fatasaddaqa anha. Seorang lelaki keluar musafir, balik daripada bermusafir, dia dapati mak dia telah meninggal dunia. Lalu dia datang jumpa Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Dia tidak sempat berkata-kata, tidak sempat berwasiat. Dan sekiranya ibuku masih hidup, pasti dia akan suruh aku bersedekah. Lalu dia tanya kat Nabi SAW, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, ada tak pahala sekiranya aku bersedekah untuknya, yakni untuk ibuku? Jawab Nabi, ringkas tuan-tuan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, ada. Ya, berwakaflah untuknya. Jadi inilah peluang, inilah ruang. Saya dalam tazkirah saya biasa bagi tahu, inilah ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan kebaikan dalam bentuk berwakaf ini selagi mana kita masih hidup. Kerana apa? Setiap manusia ini yakin dan pasti akan merasai mati, cuma bila dan di mana itu yang kita tak tahu, DJ. Tak tahu bila dan di mana. Jadi sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, lakukanlah kebaikan, laksanakanlah ibadah wakaf ini, berwakaflah untuk pembangunan surau Al-Muhajirin, Taman Kajang Utama ini, dan juga seterusnya berwakaflah di Perbadanan Wakaf Selangor sendiri, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan Tuan Rosli pula kita nak tahu, dan para pendengar nak tahu kelebihan berwakaf melalui projek pembinaan dan baik pulih surau Al-Muhajirin Kajang Utama ini. Silakan. Terima kasih DJ Mona. Dan untuk makluman para pendengar IKIM di luar sana, kami dilantik oleh Perbadanan Wakaf Selangor sebagai ejen kutipan yang diberi tauliah untuk mengeluarkan resit bagi setiap wakaf yang disalurkan kepada kami. Sumbangan derma atau wakaf ini dikecualikan daripada cukai pendapatan, sama ada individu atau korporat. Tadi saya baru bincang dengan Ustaz Hafiz, terbaru 10% dari cukai pendapatan, dari pendapatan kita, tuan-tuan boleh dilepaskan daripada cukai dengan syarat
dibagi nama penuh, alamat, contact number kepada kami dan kami akan keluarkan resit, insya-Allah. Jadi rebutlah peluang ini dengan berwakaf sebelum 31 Disember 2022 ni untuk melayakkan tuan-tuan dapat pelepasan cukai bagi cukai tahunan 2022, insya-Allah. Berwakaf sambil dapat berjimat, pahala dapat, ganjaran duniawi pun dapat juga, insya-Allah. Sekali lagi untuk pengeluaran resit ini anda para pendengar hanya perlu emailkan slip bayaran atau whatsappkan kepada nombor-nombor yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan respon, tapi bukanlah dalam masa 24 jam sebab terlampau banyak tu. Ya, jadi insyaAllah kami akan respon, insyaAllah. Bila ibu bapa kita masih hidup, kita ada bajet sekian untuk setiap bulan keperluan mereka. Bila mereka tiada lagi dunia ini, mungkin kita boleh terus berwakaf setiap bulan untuk mereka, insya-Allah. Kami sentiasa menyemak penyata bank kami, maksud saya penyata surah Al-Muhajirin. Setiap hari ada daripada para penyumbang kami, tuan-tuan, jumlah yang kecil dan ada jumlah yang besar. Setiap hari secara istiqamah. Jadi sekali lagi kami AJK Surah Al-Muhajirin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pewakaf, para penyumbang kepada pembangunan Surah Al-Muhajirin kajian utama ini, insya-Allah. Sajalah, terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Rosli, dan mungkin ada kata-kata terakhir daripada Ustaz Hafiz. Silakan Ustaz. Okey, sedikit sambung sedikitlah, yang mana wakaf ini sebenarnya adalah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Di samping kita menjaga hubungan kita dengan Allah, amalan wakaf ini juga dapat memberikan penjagaan di antara manusia dengan manusia, hablum minan nas. Seperti mana kita dapat lihat dalam sejarah wakaf dunia lah, antara wakaf yang terhebat wakaf Saidina Uthman bin Affan, bagaimana kisah Saidina Uthman mewakafkan telaga, sebuah telaga yang mana pada ketika itu masyarakat di Madinah ini mempunyai masalah air yang tidak bersih. Jadi bila ada masalah tersebut, berita ni sampai dekat Nabi, dan Nabi pun beri satu janji siapa yang dapat membeli perigi tersebut kemudian diwakafkan akan diganjarkan syurga. Jadi inilah juga sebenarnya peranan kita setiap masyarakat, terutamanya di negeri Selangor dan juga secara khususnya di negeri Selangor dan secara amnya di satu Malaysia ini. Jika ada peluang dan juga ruang untuk kita melakukan ibadah wakaf ini, lakukanlah dengan segera. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah melakukan kebaikan. Kerana apa? Kita tidak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk mendekatkan diri dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga menjaga hubungan kita dengan manusia, wakaf inilah adalah antara salah satu cara yang terbaik. Dan hari ini begitu mudah di Jemona untuk kita mewakafkan harta kita. Jika 10-20 tahun dulu bila kita sebut pasal wakaf ni, hanya terfokus kepada tanah. Tetapi hari ini orang nak berwakafkan tanah, sebidang tanah, jadi berat. Sebab apa? Tanah tu dah memang berat lah. Nilaiannya tu yang sangat berat. Nak dijual, berapa pula harganya? Nak beli, kemudian nak diwakafkan pula. Jadi hari ini nak berwakaf itu sangat mudah, kerana dengan wang tunai sahaja kita dah boleh mewakafkan harta kita. Dan ini diharuskan. Kerana apa? Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Agama Islam kali yang ke-77 yang bersidang pada tahun 2007 mengharuskan kita untuk berwakaf secara wang tunai. Jadi pada hari ini ramai-ramailah kita bersama-sama melakukan ibadah wakaf ini untuk kita sama-sama menyiapkan pembangunan projek Surau Al-Muhajirin di Taman Kajang Utama ini. Dan selain itu juga boleh saya promosikan sedikitlah. Selain daripada wakaf untuk Surau Al-Muhajirin ini, di Perbadanan Wakaf Selangor juga ada satu produk yang dipanggil Skim Infak. Skim Infak ini adalah satu produk berwakaf melalui potongan gaji maupun auto debit serendah RM1. Dan selain itu, kutipan-kutipan yang kita kumpul, yakni di Perbadanan Wakaf Selangor kumpul ni juga akan disalurkan kepada masjid-masjid, surau-surau, sekolah-sekolah yang memerlukan. Jadi inilah antara peranan kami di Perbadanan Wakaf Selangor. Dan mungkin satu hari nanti juga masjid surau Al-Muhajirin juga akan mendapat sumbangan tersebut. Wallahualam, kita tidak tahu, tapi dengan sokongan semua
masyarakat, para pendengar, insya-Allah sama-samalah kita menjayakan projek pembangunan Surau Al-Muhajirin ini seterusnya mendekatkan diri kita bertakarub dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Itu saja DJ. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hafiz. Dan mungkin 1 minit pesanan terakhir daripada Tuan Rosli. Silakan. Terima kasih DJ Mona. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kita semua ini, sama ada kami yang berada di studio ini dan para pendengar di luar sana hari ini dan saat ini. Allah telah memberikan peluang kepada kita untuk beramal dan dijadikan bekalan untuk kita berjumpa dengan pencipta kita, insya-Allah. Saya diamanahkan sebagai pengerusi AJK pembinaan bermula 2020 lagi. Sebenarnya usaha untuk membaik pulih dan merealisasikan pembinaan ini telah lama dibuat. Kami hanya menyambung kerja-kerja amal mereka sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal kepada mereka menjalankan usaha-usaha awal pembinaan surau ini, insya-Allah. Sebenarnya ramai di luar sana yang ingin berwakaf tapi tidak mendapat maklumat. Anda yang sedang mendengar siaran ini, sama ada di rumah atau di dalam kenderaan, anda sangat bertuah kerana diberi pendedahan tentang peluang berwakaf. Terutama untuk Surau Al-Muhajirin, kajian utama. Gunakan peluang ini selagi kita masih bernafas. Saya ingin mengajak anda untuk sama-sama melibatkan diri dalam projek pembinaan Surau Al-Muhajirin Taman Kajian Utama. Walau sekecil mana pun sumbangan anda, insya-Allah ianya amat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Bagi yang belum mampu untuk berwakaf, anda juga boleh membantu dengan memanjangkan informasi berkenaan dengan pembinaan surau kami dengan baik pulih ini dengan melayari Facebook. Anda cuma tekan butang like dan share artikel-artikel yang berkaitan supaya maklumat dapat disebarkan seluas mungkin, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kecil ini maklumat tersebut akan sampai kepada kumpulan sasaran dan mereka tergerak hati untuk berwakaf. Anda juga mendapat sahamnya, insya-Allah. Semoga apa yang kita sumbangkan untuk membina masjid rumah Allah ini, kita akan mendapat pahala yang berterusan walaupun yang kita telah tiada di dunia ini lagi, insya-Allah. Hari ini kita berwakaf untuk ayah kita, ibu kita. Di kemudian hari anak-anak kita pula berwakaf untuk kita, insya-Allah. Sekian, itulah dari hajat daripada kami, Surau Al-Muhajirin kajian utama, insya-Allah. Terima kasih, Mona. Terima kasih. Alhamdulillah Tuan Rosli, Ustaz Hafiz. Insya-Allah ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0